Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurunisa binti Ismadi bersama 3 orang ahli yang lain, Gita, Arafat dan Dayana. Tajuk yang menjadi pilihan kami ialah perkembangan kanak-kanak autism dan cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa. Sebelum kami mengupas tajuk ini dengan lebih lanjut, saya akan menerangkan sedikit tentang apa itu yang dimaksudkan dengan autism. Autism merupakan kecelaruan perkembangan saraf sepanjang hayat yang berlaku disebabkan oleh kerosakan pada otak. Autism hadir pada peringkat awal kanak-kanak dan boleh didiagnos menjelang umur 18 bulan. Autism merupakan kecelaruan spektrum yang berlaku pada 3 tahap. Yang pertama adalah sedikit, sederhana dan teruk. Autism mempengaruhi perkembangan otak dan memberi kesan kepada keupayaan individu untuk berkomunikasi, berinteraksi secara sosial, tingkah laku dan belajar seperti kanak-kanak biasa yang sedang berkembang. Tiada ciri fizikal yang boleh dilihat bagi kanak-kanak autism ini. Kenapa berlakunya autism ini adalah masih belum ditemui kenapa sebabnya, namun dapat kaitan dengan faktor keturunan, persekitaran dan biologi. Yang kedua adalah autism bukan disebabkan oleh pengasuhan ataupun didikan ibu bapa yang teruk, tapi dan dia juga bukanlah disebabkan oleh vaksinasi. Seterusnya adalah simptom-simptom autism. Simptom-simptom ini mungkin akan ditunjukkan oleh kanak-kanak autism. Ini merupakan sebab autism merupakan kecelaruan spektrum, jadi tidak semua kanak-kanak akan menunjukkan simptom yang sama. Antaranya adalah kekurangan perkembangan bahasa, perkembangan sosial dan tingkah laku yang terhad ataupun berulang. Simptom yang pertama adalah perkembangan bahasa. Kanak-kanak autism akan lambat bercakap, menunjukkan percakapan yang luar biasa. Contohnya macam bunyi-bunyi yang agak aneh lah, yang pelik, kemudian bahasa yang berulang-ulang. Dari segi kemahiran sosial, mereka ni adalah tak tahu macam mana untuk bergaul dengan orang lain. Tidak meniru pergerakan orang dewasa. Yang ketiga adalah dari segi tingkah laku, pergerakan motor yang selalu berulang-ulang. Contohnya macam menguik-nguik tangan, melompat-lompat. Dia akan buat benda tu secara macam berulang kali. Kemudian percakapan yang stereotip, menunjukkan kedegilan dalam mana-mana situasi. Contohnya kalau dia nak pakai baju baju A, nak pakai baju A tu je, dia tak nak tukar pakai baju lain. Kemudian minat secara obses terhadap sesuatu. Contohnya macam mainan, bila kita suruh letak mainan tu tak nak, nak makan dengan mainan tu, nak mandi dengan mainan tu, nak tidur pun dengan mainan tu. Baiklah, bila masa yang sesuai untuk kita diagnose, bawa kanak-kanak ini berjumpa dengan pakar. Ibu bapa boleh bawa anak mereka untuk diagnose autism ni seawal umur 18 bulan kepada siapa? Pada ahli yang ahlinya lah, seperti ahli psikologi, ahli psikiatri yang ada kelulusan yang sama. Baiklah. Kajian-kajian dalam negara juga membuktikan bahawa cabaran dan tekanan yang dihadapi oleh ibu bapa yang mempunyai anak-anak autism ini lebih tinggi berbanding ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang normal. Hal ini kenapa berlaku? Sebab tekanan yang dihadapi ni adalah secara berterusan, sebabkan autism ni adalah kerosakan otak yang sepanjang hayat, kekal. So benda ni kalau selagi anak-anak tu tak pergi mana-mana, dia akan stay dengan parents. So benda ni akan berterusan sampai anak besar. So jadi tekanan ini akan berlaku sepanjang hidup parents tu, sehingga menyebabkan stigma kemurungan, menyebabkan masalah rumah tangga berlaku. Bincangan kami adalah untuk mengenal pasti tahap-tahap perkembangan kanak-kanak autism, kemudian untuk membuka mata masyarakat di luar sana, terutamanya ibu bapa sendiri, sebab mereka adalah orang terdekat untuk menghadapi cabaran ini, nak mengasuh, mendidik, menjaga mereka sampai besar. Jadi supaya anak-anak autism ni bukan satu bebanan. Sebab apa? Dalam Malaysia, kalau kita
mungkin zaman sekarang dah bertukar stigma tersebut, tapi zaman dulu lah, dalam mungkin 2-3 tahun lepas, bila ada anak autism sahaja, ibu bapa ni macam malu nak bagi tahu kepada jiran, okey. Sehingga kan anak terpaksa disorokkan dalam rumah, ditinggalkan dalam rumah, supaya jiran, tetangga atau masyarakat luar tidak tahu yang mereka mempunyai anak autism. American Psychiatric Association berpendapat bahawa ketidakkeupayaan dari segi tingkah laku, komunikasi serta interaksi sosial merupakan indikator utama dalam mengenal pasti kanak-kanak yang menghadapi masalah autism. Autism ini lebih cenderung dihadapi oleh kanak-kanak ataupun boleh dilihat pada kanak-kanak yang berumur 6 hingga 17 tahun. Antara simptom-simptom yang boleh kita kenal pasti adalah kanak-kanak tersebut tidak hendak bergaul, ada kontak mata, hanya menumpukan perhatian pada satu objek sahaja. Kadang-kadang mereka ini lebih hyperaktif ataupun kurang aktif serta suka menyendiri. Teori pertama adalah teori dari sudut pandangan psikoanalitik. Teori ini dikembangkan oleh Bruno Bettelheim, iaitu teori ini dikenali sebagai teori refrigerator mother. Beliau berpendapat ibu bapa yang kurang meluangkan masa ataupun tidak dapat bersama anak adalah punca utama anak tersebut suka menyendiri. Ini disebabkan kurangnya kasih sayang daripada ibu bapa. Jadi kanak-kanak tersebut menganggap ibu bapa itu lebih suka berada di dunianya dan sendiri dan rasa dirinya dipinggirkan. Mengapa teori minda ini sangat penting? Kemunculan teori minda ini sangat penting semasa proses perkembangan. Kanak-kanak sangat mudah cenderung kepada egosentrik dan sering tidak dapat memikirkan keadaan mental orang lain. Seiringnya bertambah usia, teori minda mereka juga akan terus berkembang. Perkembangan teori minda ini dikaitkan ataupun mula dipercayai berlaku terutamanya pada tahun-tahun prasekolah, iaitu apabila kanak-kanak tersebut berusia 3 hingga 5 tahun. Di mana perkembangan minda ini berlaku apabila kanak-kanak tersebut memperoleh pengalaman yang lebih advance serta bersama dengan interaksi sosial. Contohnya apabila mereka bermain, berpura-pura, bercerita serta membina hubungan dengan ibu bapa serta rakan sebaya mereka. Dan ini mengembangkan wawasan yang lebih kuat tentang bagaimana pemikiran orang lain yang boleh berbeza dengan pemikiran mereka sendiri. Hasil penyelidikan juga berpendapat bahawa kanak-kanak yang di bawah umur 3 tahun biasanya menjawab soalan mengenai teori tugas minda dengan tidak betul. Apabila mereka sudah berusia 4 tahun, kanak-kanak biasanya menunjukkan teori pemahaman minda yang lebih baik. Contohnya, pada usia 4 tahun, kebanyakan kanak-kanak dapat memahami bahawa orang lain mungkin mempunyai kepercayaan palsu mengenai objek, ruang ataupun situasi. Dan dapat dikatakan bahawa kanak-kanak biasanya maju ke hadapan melalui 5 teori kebolehan minda yang berbeza dan ia disusun mengikut standard dan urutan, di mana ia bermula daripada tugasan yang paling mudah, kemudiannya berakhir pada tugasan yang paling susah. Teori ketiga adalah teori berpandangan neurological, di mana ia adalah teori executive functioning oleh Ozanov, di mana teori ini menggambarkan bahawa kanak-kanak autism ini mengalami gangguan dalam memodifikasikan tingkah laku untuk mencapai objektifnya. Ia termasuklah kegagalan dalam mengawal perhatian ataupun fokus, ingatan terhadap kerja serta fleksibiliti kognitif. Contohnya, apabila seseorang ibu mengarah kanak-kanak tersebut untuk mengemaskan mainan, tetapi ianya tidak akan diendah oleh kanak-kanak tersebut kerana beliau ataupun kanak-kanak tersebut tidak fokus terhadap arahan ibunya. Terdapat 2 cara untuk menilai gangguan neurologis tersebut, iaitu cara pertama adalah inventory penilaian tingkah laku fungsi eksekutif dan kedua adalah ujian Stroop. Ujian inventory penilaian tingkah laku fungsi eksekutif adalah satu set soal selidik di mana ia mempunyai 86 item dan ianya dikembangkan oleh Gerard Gioia, Peter Isquish, Stephen Guy dan Lauren Kenworthy. Soal selidik 86 item ini mempunyai borang berasingan untuk ibu bapa dan guru serta biasanya
memerlukan 10 hingga 15 minit untuk mentadbir dan 15 hingga 20 minit untuk mendapatkan markah. Versi brief lain juga ada untuk kanak-kanak prasekolah iaitu 2 hingga 5 tahun dan laporan diri remaja untuk kanak-kanak yang berusia 11 hingga 18 tahun di mana ia dikenali sebagai brief SR dan laporan diri pemberi maklumat orang dewasa untuk berumur 18 hingga 90 tahun untuk singkatan A. Ujian Stroop adalah ujian yang menilai elemen disiplin dalam diri seseorang kanak-kanak tersebut. Ujian Stroop ini digunakan untuk bertujuan menilai ciri-ciri patuh kepada tata tertib dan memahami peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya, sila duduk, sila isi borang, sila mengambil sesuatu benda dan sebagainya. Statistik di luar negara dan statistik di Malaysia. Statistik menunjukkan bahawa pada tahun 2020, 1 daripada 54 kanak-kanak di Amerika Syarikat menghidap autism berbanding 1 daripada 59 kanak-kanak pada tahun 2018. Statistik di Malaysia menunjukkan bahawa setakat Mei 2017, ramai 15,484 orang di seluruh negara merupakan penghidap autism berbanding 12,785 orang pada tahun 2016. Kajian lepas perkembangan kanak-kanak autistik. Lorna Wing 1979 telah menemui 3 bidang pembangunan berkaitan kemerosotan sosial yang dikatakan sebagai ciri-ciri diagnosis autism. Rajah 1.1 menunjukkan 3 bidang pembangunan tersebut yang dianggap sebagai 3 rangkai kemerosotan. Yang pertama ialah kemerosotan dalam hubungan sosial. Penghidap autism mengalami kemerosotan, perbezaan dan kelewatan melampau dalam pembangunan interpersonal. Yang kedua ialah kemerosotan dalam komunikasi di mana penghidap autism mengalami kemerosotan dalam bahasa dan komunikasi lisan dan bukan lisan. Yang ketiga ialah kemerosotan dalam imajinasi dan fikiran. Pengidap autism mempunyai fikiran dan tingkah laku yang tegar serta tiada imajinasi sosial, berupaya bermain secara imajinatif dengan alat permainan atau dengan rakan-rakan lain, terlibat dalam aktiviti stereotip yang berulang dan mengalami kesukaran dalam memahami perkara abstrak seperti emosi dan perasaan orang lain. Chandra Morgan Ramayan dan Muhammad Zurigani 2018 telah membincangkan tentang 3 perkembangan kanak-kanak autistik. Perkembangan yang pertama ialah perkembangan kognitif. Pada kebiasaannya, kanak-kanak autistik menghadapi kecelaruan dalam perkembangan kognitif. Terdapat juga sebahagian kecil pengidap autism yang mempunyai keupayaan kognitif yang tinggi dan bakat yang mengagumkan. Pengidap autism pada kebiasaannya hanya dapat memberi tumpuan kepada sesuatu perkara di persekitaran mereka untuk jangka masa yang singkat. Walau bagaimanapun, pengidap autism mampu memberi tumpuan untuk jangka masa yang lama bagi perkara yang mereka sukai, yang dikenali sebagai keadaan rangsangan yang menjadi tumpuan secara berlebihan, stimulus overselectivity. Walaupun pengidap autism menerima rangsangan melalui deria, tetapi tindak balas atau respons kepada penerimaan sesuatu maklumat adalah tidak normal. Di samping itu, pengidap autism juga tidak dapat mengimbas kembali perkara atau ingatan masa lalu. Mereka juga tidak dapat membandingkan berkaitan antara dua perkara dan hal ini menyebabkan mereka mengalami kesukaran dalam memberikan tindak balas atau menyampaikan maklumat secara normal. Sindrom ini juga memberi kesan terhadap pemikiran dan pembelajaran pengidap autism. Perkembangan yang kedua ialah perkembangan komunikasi. Kanak-kanak autistik biasanya menghadapi masalah komunikasi dan kesukaran dalam menyampaikan sesuatu maklumat atau keinginan. Di samping itu, tahap kefahaman penggunaan bahasa mereka adalah rendah dan terhad. Masalah lambat memulakan pertuturan merupakan ciri-ciri kanak-kanak autistik bermasalah pertuturan. Hal ini disebabkan kelewatan perkembangan bahasa kanak-kanak autistik berbanding kanak-kanak normal. Mereka juga dilihat seperti tidak tahu memulakan atau melibatkan diri dalam komunikasi serta tidak tahu menunjukkan emosi bagi keperluan dan perasaan mereka. Selain itu, pengidap autism mempunyai corak pertuturan yang berlainan seperti ekolalia, sebutan frasa terbalik dan intonasi yang berlainan. Ekolalia bermaksud mengajuk atau mengulangi percakapan yang didengari. Pengidap autism bukan sahaja menghadapi kesukaran dalam pertuturan dan bahasa, malah turut menghadapi masalah dalam memahami dan menggunakan tingkah laku bukan lisan dalam komunikasi. Perkembangan yang ketiga ialah perkembangan sosial. Kemahiran sosial membawa maksud tingkah laku yang prihatin dalam menjalankan perhubungan interpersonal yang efektif. Defisit sosial yang wujud dalam diri kanak-kanak autistik ini amat serius memandangkan kemahiran sosial ialah kemahiran yang penting dalam kehidupan setiap individu. Perkembangan sosial kanak-kanak autistik adalah sangat perlahan dan hal ini menyebabkan mereka jauh ketinggalan berbanding rakan sebaya. Perlakuan kanak-kanak autistik juga sangat berbeza berbanding kanak-kanak normal daripada segi pergaulan dan cara berinteraksi. Antara perlakuan kanak-kanak autistik adalah tidak menghiraukan orang lain, kelihatan tidak sensitif pada keperluan, perasaan dan pemikiran orang lain, tidak mahu bertentang mata atau menunjukkan ekspresi wajah apabila bercakap,
Tidak suka sentuhan seperti tidak mahu dipeluk atau dipegang. Suka bekerjasama, berkongsi atau menunggu giliran. Lebih suka bermain sendirian dan tidak berminat terhadap permainan yang memerlukan daya imajinasi. Kajian lepas cabaran ibu bapa kanak-kanak autistik. Kajian yang dijalankan oleh Lee Ong Lee dan Faris Nazri pada tahun 2017 menunjukkan bahawa ibu bapa yang mempunyai anak autistik mempamerkan tahap tekanan yang signifikan lebih tinggi berbanding ibu bapa kanak-kanak yang mempunyai perkembangan tipikal. Menurut kajian yang dilakukan oleh Siti Marziah Zakaria dan Nur Syahira Mat Tauhid pada tahun 2018, terdapat 3 cabaran yang dihadapi oleh ibu kanak-kanak autistik iaitu cabaran tingkah laku kanak-kanak autistik, cabaran kewangan dan cabaran layanan masyarakat. Menjaga anak autistik bukanlah satu perkara yang mudah kerana terdapat pelbagai tingkah laku agresif dan hyperaktif kanak-kanak ini yang begitu mencabar untuk diuruskan. Cabaran ini diburukkan lagi apabila masyarakat tidak memahami dan memberi sokongan. Isu kewangan juga menambah tekanan ibu bapa apabila tiada pihak yang boleh membantu meringankan bebanan mereka dalam mendapatkan rawatan untuk anak-anak autistik. Saranan bagi ibu bapa, keluarga dan komuniti. Yang pertama, menggalakkan minat belajar dan membuat tugasan akademik. Dalam teori Skinner, pelaziman operan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran amat berkesan untuk digunakan pada kanak-kanak autism. Kanak-kanak autism dapat meningkatkan penglibatan dalam tugasan akademik sekiranya mendapat ganjaran, di mana penugahan semula jadi akan dicapai sekiranya diaplikasikan dalam jangka masa panjang ataupun berskala. Tugasan akademik tersebut boleh termasuk seperti melukis ataupun membaca buku, dan sekiranya kanak-kanak tersebut selesai melakukan aktiviti ini dan mendapat ganjaran, perkara ini sangat bagus untuk menggalakkan mereka untuk melakukan aktiviti sedemikian. Dan saranan yang kedua adalah menyokong keinginan kanak-kanak autism dalam mencuba aktiviti atau perkara baru. Kanak-kanak autism mempunyai daya ingin tahu sama seperti kanak-kanak lain di peringkat umur 3 hingga 6 tahun. Ibu bapa haruslah menyokong dan memberikan galakan yang positif. Sekiranya kanak-kanak autism menunjukkan minat seperti ingin membantu buat kerja rumah, membasuh kereta ataupun apa-apa aktiviti yang mereka lihat ibu bapa mereka ataupun adik-beradik mereka lakukan. Menurut teori perkembangan psikososial, kegagalan ibu bapa dalam menyokong daya ingin tahu kanak-kanak sekitar 3 hingga 6 tahun akan menghasilkan perasaan rasa bersalah dan akhirnya hilang inisiatif untuk melakukan sesuatu aktiviti, di mana ini akan menunjukkan kanak-kanak tersebut akan kurang keyakinan diri dan akan berhenti ingin melibatkan diri dalam apa-apa aktiviti yang baru. Dan saranan ketiga, memberi kasih sayang tidak berbelah bagi pada kanak-kanak autism. Ibu bapa sering menunjukkan perbezaan dalam melayani kanak-kanak normal dan kanak-kanak mempunyai autism, sama ada secara sedar ataupun tidak. Apabila meningkat dewasa, mereka cenderung mempunyai perwatakan yang suka bersendirian dan tidak yakin pada diri sendiri. Sekiranya ibu bapa dapat membendung perkara ini dari peringkat awal, kanak-kanak autism juga akan mampu mengembirakan ibu bapa dan institusi kekeluargaan tersebut. Dan yang keempat, ibu bapa menuntut ilmu mengenai autism. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sendiri menyarankan ibu bapa untuk mempelajari dan mendalami spektrum autism dan bagaimana untuk menangani cabaran-cabaran yang mungkin dihadapi oleh ibu bapa. Ini adalah untuk memastikan kanak-kanak autism tidak ketinggalan di dalam arus pendidikan sosial dan pembangunan komuniti. Saranan ini adalah khas kepada ibu bapa untuk sentiasa menuntut ilmu dan belajar mengenai spektrum autism supaya mereka lebih memahami terhadap anak-anak mereka sendiri. Dan yang kelima, bergiat aktif dalam kempen kesedaran dan kajian ilmiah mengenai kanak-kanak autism. Kanak-kanak autism memerlukan sokongan bukan sahaja dari peringkat ibu bapa dan keluarga, malah dalam komuniti secara keseluruhan. Sekiranya sesebuah komuniti mempunyai ilmu dan pemahaman yang mencukupi dalam membantu kanak-kanak autism, nescaya kanak-kanak tersebut juga boleh turut memberi sumbangan kepada keluarga, komuniti dan juga masyarakat sejagat. Komuniti dan masyarakat sejagat di sini termasuklah guru-guru, ahli keluarga
dan juga masyarakat setempat, di mana mereka sentiasa memberi sokongan dan dorongan yang berterusan kepada kanak-kanak autism. Di mana kanak-kanak autism didapati kebanyakan mereka juga sangat bijak dan pintar. Sekiranya mereka mendapat sokongan dan dorongan yang betul, mereka juga boleh menyumbang kepada komuniti dan juga masyarakat. Itu saja, sekian, terima kasih.